Bertemu kembali dalam rentasan berita bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan menarik malam ini 1382. Apabila agama dijadikan polemik, Sang Dayus menjahanamkan, si penyakau membinasakan. Penyu di pantai turut menangis. Layakkah kaki ponting merendahkan pihak lain? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah supaya rakyat negara ini tidak menjadikan perkara berkaitan agama sebagai polemik dan perbalahan politik. Titah baginda sempena Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong 2023 itu sangat relevan dan berketepatan dengan kedudukan baginda dan Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam. Baginda mengingatkan semua pihak menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan seperti termaktub dalam Perkara 3 Perlembagaan Malaysia. Namun demikian, agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan damai. Semangat penuh toleransi rakyat Malaysia dalam kemajmukan yang ada sebenarnya adalah asas kekuatan utama negara. Baginda juga menyeru agar semua pihak membuang agenda retorik perpecahan bagi membina sebuah negara yang gagah perkasa, maju jaya, berwibawa dan bermaruah. Justru bagi membina sebuah negara yang gagah perkasa, maju jaya, berwibawa dan bermaruah, kita semua hendaklah membuangkan agenda retorik perpecahan. Sebaliknya bersatu hati untuk mengemudi negara ke arah pembentukan masa depan yang lebih baik. Beta ingin mengajak barisan kepimpinan negara untuk terus berkhidmat setulus hati dan meningkatkan usaha membentuk sistem pentadbiran negara yang cekap, mesra rakyat dan berintegriti demi untuk membela masa hadapan rakyat beta dan negara yang bertuah ini. Titah Sultan Abdullah. Menurut baginda, Malaysia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi sebuah negara yang maju dan disegani. Malaysia telah dilimpahi dengan nikmat keamanan, kepelbagaian sumber dan modal insan yang berkualiti serta mempunyai semangat juang yang tinggi. Sebenarnya kekuatan utama negara ini adalah merupakan rakyatnya. Rakyat Malaysia amat mencintai kedamaian, keharmonian dan kesatuan dalam kehidupan seharian serta menerima kemajmukan yang wujud dengan penuh toleran. Titah baginda. Mengulas mengenai titah yang di-Pertuan Agong itu, Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor berkata, titah baginda itu tentunya lahir daripada keinsafan tentang betapa pentingnya kesucian agama Islam dipelihara, di samping mengekalkan keharmonian antara warga negara berbilang kaum. Menurut beliau, agamawan tidak wajar memberi pandangan yang mengharuskan agama Islam diperalatkan secara politik demi mendapat kuasa memerintah. Sebagai seorang yang berkecimpung di dalam bidang kefatwaan selama hampir 1 dekad, saya suka mengingatkan semua pihak supaya tidak mengheret agama ke dalam kancah politik kepartian. Ini adalah agar imej agama Islam tidak tercemar kerana dikaitkan dengan pandangan politik yang mungkin tersalah disebabkan kelemahan manusia. Memang politik tidak boleh dipisahkan daripada Islam, tetapi politik yang dimaksudkan di sini ialah usaha-usaha untuk melaksanakan keadilan, kebajikan dan kemakmuran menerusi pemerintahan untuk kepentingan rakyat jelata, katanya dalam kenyataan dipetik media. Wan Salim menegaskan sistem demokrasi bukan sahaja ditandai dalam bentuk pilihan raya yang bebas, malah ia mesti diterjemahkan ke dalam usaha menghormati hak-hak seluruh warga negara termasuk golongan minoriti. Katanya Islam itu mesti dilihat lebih besar daripada sebuah parti politik atau mana-mana organisasi yang ditubuhkan manusia, dan Islam juga adalah satu misi ilahi yang suci, manakala parti politik adalah ciptaan manusia yang terdedah kepada kelemahan dan kekurangan.
Umat Islam wajib terikat kepada prinsip-prinsip Islam, tetapi mereka diharuskan memilih mana-mana parti untuk diikuti. Seorang Muslim yang enggan mematuhi mana-mana rukun Islam adalah berdosa, tetapi tidak mengundi parti tertentu tidaklah salah di sisi Islam, tegasnya. Hakikatnya Malaysia adalah sebuah negara yang majoriti rakyatnya beragama Islam. Berkurun lamanya rakyat negara ini hidup bersama dengan penduduk yang mengamalkan agama lain yang didorong oleh adab serta budi bahasa orang Melayu yang diperkukuh dengan nilai murni Islam. Malangnya hari ini agama terus disalahgunakan dan dijadikan polemik demi kepentingan parti politik untuk berebut dan mengekalkan kuasa. Untuk rekod, ini bukan kali pertama yang Di-Pertuan Agong bertitah sedemikian. Namun gerombolan yang gemar mempolemikkan isu agama terus angkuh dan sombong, seolah-olah mereka lah yang terbaik dan adil. Selaras dengan titah yang Di-Pertuan Agong itu, marilah kita sama-sama hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 37 yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Wallahu a'lam. Semalam kerajaan mengusulkan supaya laporan Ketua Audit Negara LKAN dibahaskan secara terperinci di Dewan Rakyat sebagai satu usaha reformasi dalam meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan kualiti pengauditan. Usaha murni oleh Kerajaan Madani ini akan memberi ruang dan peluang secara langsung kepada lebih banyak ahli parlimen daripada blok kerajaan dan juga pembangkang mengambil bahagian dalam proses memastikan dana kerajaan digunakan secara berhemat demi kepentingan awam yang sewajarnya. Usaha murni itu juga wajar diteruskan bagi tahun-tahun akan datang bagi terus memupuk amalan keterusan dalam semua aspek pentadbiran awam seiring dengan usaha mentransformasikan Dewan Rakyat yang berperanan untuk semak dan imbang kuasa eksekutif. Namun begitu, blok pembangkang jelas menolak usul berkenaan dibahaskan, sebaliknya mengusulkan ia diluluskan tanpa bahas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, perbahasan LKAN meliputi 3 perkara, iaitu aktiviti yang memfokuskan kepada pencapaian objektif program, aktiviti dan projek yang dilaksanakan oleh kementerian, jabatan dan badan berkanun persekutuan dengan menekankan konsep 3E, iaitu ekonomi, efisien dan efektif. Kedua, LKAN pematuhan pula menilai ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kontrak dan atau prosedur keuangan yang mengakibatkan berlakunya pemborosan, pembaziran, pembayaran tidak teratur dan kehilangan atau kerugian seterusnya membawa kepada ketirisan wang awam, katanya. Selain itu, yang melibatkan LKAN pengurusan syarikat kerajaan bagi menilai pencapaian objektif penubuhan syarikat melalui 3 aspek utama, iaitu pengurusan aktiviti, tabik urus, korporat dan kedudukan keuangan bagi tempoh 3 tahun. Azalina turut berkata di peringkat persekutuan setakat 31 Mei tahun ini terdapat 5,164 isu telah dibangkitkan dalam LKAN tahun 2011 hingga 2021 siri 2 mengenai kementerian, jabatan, agensi dan syarikat kerajaan persekutuan. Sebanyak 4,912 isu atau 95% daripada keseluruhan isu terbabit telah selesai, manakala 252 isu iaitu 5% masih dalam tindakan oleh kementerian, jabatan dan agensi persekutuan. Selain tindakan susulan melalui sistem AGD, Jawatan Kuasa Tindakan Laporan Ketua Audit Negara JTLKAN yang merupakan platform untuk menentukan tindakan serta membincangkan penyelesaian supaya isu sama tidak berulang, telah ditubuhkan secara pentadbiran sejak 2012 di bawah inisiatif Program Transformasi Kerajaan 2.0 atau GTP 2.0. Berdasarkan LKAN tahun 2015 sehingga LKAN tahun 2021 siri 1, Azalina berkata data hukuman tata tertib yang dikemaskini oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA setakat 10 Mei 2023 menunjukkan seramai 310 penjawat awam telah dikenakan tindakan tata tertib. Antara tindakan yang dikenakan adalah amaran, surcharge, denda, tangguh pergerakan gaji, turun gaji dan tindakan buang kerja. Pelik sungguh, wakil rakyat pembangkang ditempelak ekoran enggan menyertai sesi perbahasan laporan Ketua Audit Negara LKAN buat kali pertama di Dewan Rakyat semalam
tanpa alasan. Azalina menzahirkan rasa terkilan dan tidak boleh menerima tindakan itu selain menjelaskan tidak mengetahui punca mereka berbuat demikian. Beliau berkata perbahasan LKAN dibuat bagi membincangkan pelbagai teguran demi memperbaiki pengurusan keuangan negara selain menjelaskan peruntukan dibelanjakan membabitkan dana awam. Selain itu katanya sesi perbahasan LKAN di Rumah Demokrasi atau di August House dibuat berlandaskan undang-undang bertujuan mewujudkan pendekatan lebih baharu supaya lebih banyak laporan tahunan dibahaskan di Dewan Rakyat. Dan saya tak faham dan tak boleh terima dan juga kadang-kadang geli hati lah bila mendengar mereka beria-ia tak nak bahas perkara ni, dan bila kita dengar perbahasan pada hari ini, teguran yang dibuat ialah teguran siasatan yang dibuat oleh laporan audit negara. Jadi ahli parlimen mewakili suara rakyat menyuarakan isu-isu yang ditanya dan dibawa oleh rakyat yang meletakkan kita di sini. Takkanlah kita menafikan suara rakyat melalui kita sebagai ahli parlimen dan meletakkan hanya suara rakyat melalui jawatan kuasa kira-kira yang kurang daripada 20 orang. Katanya menggolong perbahasan LKAN di Dewan Rakyat semalam. Dayus, ahli Parlimen Pembangkang, dilihat tidak menyertai perbahasan LKAN selepas tiada seorang pun wakil rakyat blok mereka masuk ke Dewan pada sesi petang sejurus selesai rehat tengah hari semalam. Kerusi di blok Pembangkang dilihat kosong ketika Azalina yang juga ahli Parlimen Pengerang membentangkan usul membahaskan LKAN 2021 itu. Apa yang teruk sangat ahli Parlimen Pembangkang? Ini isu duit rakyat, bukan duit mereka maupun ibu bapa mereka. Tak kalah itu pun tak boleh dibahaskan sampai semua pembangkang tiada dalam Dewan atau mereka takut. Tetapi apa yang mereka takutkan? Kerajaan Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mewujudkan pendekatan lebih terbuka dan kita belajar daripada kesilapan lalu. Ahli Parlimen kena bertanggungjawab memaklumkan mengenai kaedah membelanjakan duit rakyat. Itu sahaja. Kenapa dayus sangat? Tidak hairanlah 33 bulan negara hampir jahanam dan binasa rupanya berada dalam tangan si penyakau dan sang dayus. Sabtu lalu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar dalam satu kenyataan menyifatkan isu penjualan tanah kerajaan negeri kepada Khairunisa sebagai perkara enteng. Saya pun tidak faham kenapa ia menjadi isu. Proses yang dijalankan dalam isu itu dibuat mengikut peraturan dan undang-undang sedia ada di Terengganu. Tapi biasalah, zaman pilihan raya macam-macam benda akan keluar. Cacing dalam perut bumi pun akan keluar, katanya pada sidang media di Kuala Lumpur. Laporan yang mendakwa kerajaan Terengganu menjual tanah seluas 11,299 meter persegi yang terletak di kawasan strategik di Batas Baru pada harga lebih rendah daripada pasaran, iaitu pada harga RM500,000 meskipun tanah tersebut bernilai RM29.3 juta kepada Khairunisa telah tular beberapa hari yang lalu. Berdasarkan laporan tular beserta dokumen yang tidak dapat dipastikan kesahihannya secara bebas, pendaftar tanah Kuala Terengganu pada 10 Februari 2019 menyatakan tidak memberi pertimbangan kepada permohonan Khairunisa. Hal itu kerana tanah tersebut mahu disimpan untuk tujuan kepentingan awam mengikut Seksyen 62 Kanun Tanah Negara. Ia diwartakan pada 28 April 2011. Penjualan itu tidak disokong oleh Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT dan bertentangan dengan harga premium yang sepatutnya dikenakan sebanyak RM5.87 juta tetapi didakwa dikurangkan oleh kerajaan negeri kepada RM500,000 sahaja. Isu berkenaan telah dibangkitkan oleh bekas MB Terengganu yang juga adun kijal Datuk Seri Ahmad Said di sidang DUN Terengganu baru-baru ini. Ahmad mendedahkan urusan perolehan tanah tersebut pada ketika BN berkuasa dan bagaimana dakwanya kerajaan PAS telah menjualkannya dengan harga rendah kepada NGO pro parti berkenaan. Sebagai respon, Ketua Pemuda Amanah Terengganu Muhammad Zamir Ghazali berkata adalah sesuatu yang tidak pelik apabila Ahmad Samsuri mengatakan bahawa pengambil alihan aset negeri yang diberikan kepada kumpulan koni itu merupakan suatu isu yang kecil. Menurut beliau, ia jelas menunjukkan sikap sebenar pimpinan PAS itu sendiri yang memberi justifikasi bahawa seakan aset tersebut tetap masih lagi boleh digunakan meskipun oleh ahli keluarganya sendiri. Tidak pelik untuk seorang menteri besar seperti Ahmad Samsuri dan juga pimpinan PAS mengambil pendekatan yang seumpama ini kerana banyak langkah-langkah pentadbiran mereka lakukan sekarang mempunyai tendensi atau kecenderungan yang serupa. Contoh, dalam laporan audit negara 2020 Pelaburan Terengganu masih ada lagi sebanyak RM3.5 juta
di dalam amanah saham Darul Iman Asdi telah pun dicairkan, malah tiada pelaburan baharu pada tahun 2021. Menurutnya kemudian duit tersebut dialihkan pula kepada Tabung Lembaga Amanah Warisan Negeri Terengganu atau TLAWNT yang juga kononnya untuk menguruskan tanah. Zamir berkata pimpinan PAS turut akan menggunakan ruang dan peluang di dalam mesyuarat kerajaan negeri untuk meluluskan sesuatu aset strategik termasuk tanah bagi menampakkan ianya diambil secara sah dan baik. Jadi bentuk pendekatan perakunan kreatif ini sedang diambil oleh pimpinan PAS dengan tujuan untuk mengagihkan dalam minit-minit terakhir pentadbiran ini aset-aset strategik dan juga wang-wang kumpulan amanah atau wang yang disatukan dengan tujuan supaya dapat meraih sesuatu sebelum PAS jatuh pada pilihan raya atau PRN akan datang, katanya. Pada masa yang sama, beliau turut menggesa pihak berkuasa untuk segera menyiasat Ahmad Samsuri berkenaan isu tersebut yang telah dilaporkannya pada 13 Mei lalu bersama Ketua Pemuda UMNO Terengganu Tengku Hafiz Tengku Putra. Benar siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang diikuti oleh dakwaan di mahkamah akan memberi kelebihan kepada Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menjelang PRN Terengganu. PH dan BN hanya akan mendapat kelebihan politik menjelang PRN jika isu tersebut bukan sahaja disiasat oleh SPRM akan tetapi didakwa oleh mahkamah. Namun ia hanya akan disifatkan sebagai isu politik semata-mata jika tanpa apa-apa siasatan dan dakwaan mahkamah. Malah mungkin akan dianggap sebagai propaganda murahan dan fitnah politik. Ini bukan kerja PHBN kerana ia bukan isu politik murahan, tetapi ia tentang tata kelola buruk serta ketidaktelusan tadbir urus yang menjadi perhatian rakyat. Ahmad Samsuri boleh putar belik 360 darjah isu tersebut untuk mengelirukan rakyat dan para pengundi, tetapi fakta dan bukti tidak mungkin dapat melindungi kebejahatan yang telah PAS lakukan di negeri Terengganu. Adakah logik harga tanah yang bernilai RM29 juta dijual pada harga RM500,000? Justru beranikah Ahmad Samsuri Mukhtar menyahut cabaran pengerusi UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said, untuk berdebat berhubung isu penjualan tanah itu? Jika tindakan yang dilakukan itu tidak menyalahi undang-undang, buktikan kepada rakyat. Jangan sampai penyu di pantai pun turut menangis. Yang di-Pertua Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir bagi pihak Majlis Raja-Raja Melayu menyeru kerajaan perpaduan agar memuput semangat kebersamaan atau spirit of togetherness kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan budaya. Baginda bertitah demikian selaku pengerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260 di Istana Negara pada 30 November tahun lalu yang berbunyi begini. Mereka berharap supaya tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan untuk menghasut masyarakat. Titah Tuanku Mukhlis itu dipanjangkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah sepanjang hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong 2023. Mereka ingin mengingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk tidak menjadikan isu agama sebagai polemik dan perbalahan politik. Sebab pihak perlulah juga menghormati kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam Titah Al-Sultan Abdullah. Baginda juga mengajak kepimpinan negara terus berkhidmat setulus hati untuk membela masa hadapan rakyat dan Malaysia. Malangnya titah baginda itu ibarat mencurah air ke daun keladi bagi sebahagian pemimpin politik. Jika diikutkan pandangan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, titah Yang di-Pertuan Agong itu tidak qat'i. Kenyataan Agung satu kenyataan yang tidak qat'i. Maksudnya? Tidak jadi kata putus yang menghalang untuk perubahan dalam negara demokrasi. Apa sangatlah titah Yang di-Pertuan Agong atau Majlis Raja-Raja Melayu jika ayat-ayat Al-Quran pun mereka permainkan? Dalam perkara tertentu, agama sengaja dipolemikkan demi motif politik sehingga sampai menjatuhkan hukum kafir munafik, tidak berakidah dan sesat. Sudah tentu sebagai entiti bukan politik, Yang di-Pertuan Agong tidak menuding jari kepada mana-mana individu atau parti politik. Bagaimanapun kenyataan terkini Presiden PAS yang mentakfiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menonjolkan sikap beliau yang selari dengan sifat individu yang dimaksudkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam tulisannya yang bertajuk Petunjuk Rasulullah SAW dalam bernegara, jawapan kepada Anwar dan mazhabnya, Abdul Hadi menegaskan pendirian Anwar mengenai kedudukan ahli parlimen Melayu dalam kerajaan sama sekali salah dan sesat.
serta bercanggah dengan kepimpinan melalui teladan Rasulullah. Hal ini disebabkan konsep yang dibawa oleh Pakatan Harapan adalah tanpa berakidah, tanpa berideologi, tanpa berakhlak dan tanpa berilmu serta mudah dipengaruhi oleh teori barat warisan penjajah. Bagi mencukupkan jumlah ahli parlimen untuk menubuhkan kerajaan, dicampur semua jenis manusia daripada fahaman yang berbeza tanpa asas iman dan akhlak dalam keadaan yang sebenarnya tidak cukup jumlah. Caranya ialah dengan mewujudkan naratif yang salah dan sesat, membetulkan perkara yang salah atau meletakkan kesalahan di bawah kapet. Tegas Abdul Hadi, sebenarnya adalah menjadi tanggungjawab rakyat termasuk agamawan untuk menegur pemimpin jika mereka khilaf. Kita menegur dengan fakta dan akhlak berasaskan nilai murni Islam, bukan secara melampau sehingga mentakfiri mereka. Maknanya, pihak yang menegur itu hendaklah sudah cukup murni akhlaknya, bukan kaki ponteng sidang di parlimen atau makan gaji buta sebagai duta khas Perdana Menteri atau memberi sedekah bersyarat menjelang pilihan raya. Jika diri sendiri bergelumang dengan kebejatan, tak payahlah bercakap banyak. Kononnya mengikut petunjuk Rasulullah dalam bernegara. Justru jom channel kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 71 hingga 72 yang digunakan Abdul Hadi untuk difikirkan semula secara matang oleh beliau dan gerombolannya. Terjemahannya berbunyi begini: ingatlah, hari kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama imamnya. Kemudian sesiapa diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membacanya dengan sukacita dan mereka tidak dikurangkan pahala amal-amalnya yang baik sedikit pun. Dan sebaliknya, sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya, maka ia juga buta di akhirat dan lebih sesat lagi jalannya. Sesungguhnya orang yang paling malang ialah mereka yang mengaku ulama tetapi buta Al-Quran, dan penyakit itu lebih parah daripada buta huruf. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.